Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar suara cikgu tak? Dengar cikgu. Okey, kita baru ada 3 orang kat sini lah. Dian, Fatihah, Nurul Iman. Ni orang-orang yang sama. Okey, Sarah baru masuk. Okey, hari ni kita teruskan. Okey, topik pembelajaran yang baru iaitu 1.3 iaitu pencegahan dan rawatan yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, sebelum kita menguasai topik ni, okey, kita perlu tahu standard pembelajaran yang ada dalam topik ni. Okey, kita ada 4 iaitu 1.3.1 menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat yang dibawa oleh mikroorganisma. Okey, kemudian 1.3.2 menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Okey, ini ada typo error kat sini sepatutnya N ni. Okey, kemudian 1.3.3 okey, menjalankan eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, 1.3.4 berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, hari ini kita banyak akan fokuskan lebih kepada 1.3.1, 1.3.2 dan juga 1.3.4. Okey, 1.3.3 ni jadi cikgu akan buat semasa kamu berada di sekolah. Okey. Okey, pengenalan. Okey, kita tengok konsep mikroorganisma berbahaya. Okey, boleh bagi kat cikgu tak 4 nama kumpulan mikroorganisma yang kita kenali sebagai patogen. Cikgu tak nak kamu cakap dalam mic. Okey, cuba kamu type dekat dalam kita punya message. Okey. Boleh? Okey, cikgu bagi masa. 4 kumpulan tu. Ni sebenarnya kita cakap ni secara berulang-ulang kali sebenarnya. Okey, konsep patogen apa dia sebenarnya? Yang pertama, dia akan menyebabkan penyakit. Okey, yang kedua, dia akan menghasilkan toksin. Okey, toksin ni adalah keracunan makanan. Okey, racun lah. Racun pada tubuh badan manusia. Okey, bagi cikgu nama 4 kumpulan tu. Okey, cuba type. Okey, bagus. Virus. Okey, kita dah ada kulat. Virus, bakteria, protozoa, fungi. Bakteria. Jadi semua yang kamu sebutkan ni betul. Cikgu setuju. Ini semuanya adalah kumpulan-kumpulan patogen. Kenapa alga tidak dikategorikan sebagai kumpulan patogen? Boleh respon kat cikgu melalui mic sahaja. Tak perlu type. Kenapa? Boleh respon kat cikgu, jangan malu cakap. Okey, bagus. Dia membuat makanan dia sendiri. Jadi kalau dia dah buat makanan sendiri, buat apa dia nak mengganggu organisma yang lain? Okey, jadi kalau kita tengok konsep mikroorganisma berbahaya ni, yang pertama kita boleh tengok dia menyebabkan penyakit dan satu lagi ialah keracunan makanan. Okey, kalau kita tengok konteks keracunan makanan ni, biasanya dia akan lebih fokuskan kepada penghasilan toksik. Okey, apa contoh? Kamu pernah rasa tak toksik pada makanan? Pernah rasa tak? Contoh kalau makanan tu basi, pernah tak kamu rasa, bukan cikgu rasa kamu makan dengan banyak lah. Kamu pernah rasa tak benda yang basi tu? Pernah atau tidak? Pernah. Okey, kita akan rasa apa sifat dia? Patutnya macam rasa gulai, tapi kari, tapi dia akan rasa apa? Contoh dia. Apa contoh dia? Okey. Okey, apa pemerhatian? Okey, ingat bila kita sebut pemerhatian ni, dalam kemahiran proses sains, dia bukan semestinya ialah kita tengok dengan mata, mana kita dengar, kita rasa, itu semuanya adalah topik
kaedah-kaedah kemahiran proses sains. Okey, jadi salah satu contoh dia, kalau kamu rasa makanan basi tu, apa yang kita akan rasa? Yang paling simple sekali. Betul, bagus. Masam. Okey, jadi kalau kita dah tahu benda tu masam, maknanya makanan tu tersebut telah mempunyai toksin. Okey, toksin. Okey, itu sebabnya kalau orang yang makan terlampau gelojoh, okey, dia mudah kena penyakit. Okey, kita ingat balik Kementerian Kesihatan kita pernah sebut apa tu? Kalau kita nak merasai sesuatu makanan, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Hidu, bagus. Lagi? Lagi? Rasa, betul. Hidu, rasa, lepas tu lihat kan. Tengok ada perubahan apa-apa kan pada makanan tersebut. Okey, itu antara konsep yang telah diketengahkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum kita nak mengambil sesuatu makanan. Okey, itu adalah konsep yang telah diterapkan oleh negara kita lah. Okey, jadi kalau kita tengok yang seterusnya, okey, kamu dah sebutkan tadi keempat-empat ni. Okey, alhamdulillah sampai setakat ni saya tengok kamu boleh ingat kumpulan-kumpulan patogen ni. Okey, boleh tak bagi cikgu satu contoh spesies bagi kumpulan bakteria? Type kat dalam ruang chat. Cikgu nak tengok kamu ingat lagi atau tidak. Bagi cikgu satu contoh. Okey, bagi satu contoh, kalau kamu tengok kat sini ialah kumpulan yang ada bakteria. Okey, bagi cikgu, type dekat ruang mesej tu. Okey, kalau yang bentuk bulat apa kita panggil? Bakteria. Jangan senyap, tak sedap kelas yang kita ni senyap je. Jadi komunikasi satu hala. Bentuk bulat kita panggil apa untuk bakteria? Ingat atau tak ingat? Tak. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita akan mulakan dengan huruf C. Tapi dalam bahasa Melayu, okey bagus Iman. Okey, jawapan dia ialah coccus. Okey. Okey, jadi itu adalah antara spesies yang kita boleh lihat pada kumpulan bakteria. Okey, kita tengok spesies yang pada kulat pula. Bagi cikgu satu contoh yang tidak baik. Kita tahu, kita dah belajar itu, kalau kulat ni ada dua spesies kan. Ada satu yang baik, satu yang tidak baik. Okey, yang tidak baik itulah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan daripada kejadian yang telah diciptakan oleh Allah ni, sebenarnya semua benda tu adalah baik sebenarnya. Okey. Okey, apa dia? Contoh dia. Kalau dekat roti biasa tu. Kita nampak tumpukan-tumpukan hijau, hitam. Okey, apa spesies yang tumbuh dekat roti tu? Bermula dengan huruf M. Okey, apa dia? Yeast. Okey. Okey, okey. Yeast tak berapa tepat Saras. Yeast ni dia digunakan untuk menghasilkan salah satu bahan yang menaikkan dough. Okey, jadi arah dia lebih kepada yang baik lah. Okey, supaya roti tu akan jadi lebih lembut, tidak keras dan sebagainya. Itu adalah yeast. Okey, yang satu lagi. Satu lagi. Bermula dengan huruf M. Ingat tak balik cikgu cakap dalam kelas yang lepas, cikgu cakap, okey, kalau benda ni tumbuh, ada tak kamu makan keseluruhan roti tersebut atau kamu buang semua? Ingat tak lagi apa benda tu? Apa nama spesies tu? Okey, bagus Iman. Muco, Dian, bagus. Muco. Okey, jadi muco spesies. Okey, itu adalah salah satu nama bagi kumpulan yang nama yang ada pada dalam kumpulan kulat atau fungi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Hero cikgu Raini seorang pun tak masuk. Okey, kita tengok cara sebaran penyakit. Okey, yang pertama kalau kamu tengok kat sini, biasanya patogen ni dipindahkan daripada seorang berpenyakit kepada seorang yang sihat. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, cara penyebaran dia ialah melalui makanan.
air, udara, sentuhan dan juga vektor. Okey. Okey, kalau kita tengok makanan, okey, apa contoh dia kalau makanan ni? Apa contoh sebaran penyakit melalui makanan? Kita boleh tengok kat sini kan, burger, okey, dihurungi oleh lalat. Okey, biasalah kalau cikgu pernah pergi dekat sekolah, kantin sekolah dulu, okey, ada beberapa sekolah cikgu pernah tengok dulu. Perasan tak kalau kamu tengok dekat kantin tu, okey, makanan tu dihidang. Okey, lepas tu tiba-tiba ada lalat hinggap, betul? Apa yang kamu akan buat? Apa yang kamu akan buat? Sebagai seorang yang berfikir, apa yang kamu akan buat? Kalau tiba-tiba makanan kan, lalat tu tak adalah dia pergi semua makanan. Tiba-tiba ada hinggap pada pinggan-pinggan yang tertentu tu. Apa yang kamu akan buat? Boleh cakap, okey, boleh cakap dengan respon dengan cikgu dalam mic tu. Apa yang agak-agaknya kamu akan buat? Cepat dia, jangan senyap. Cikgu sebenarnya tak berapa suka kelas senyap. Okey, katakan kamu pergi kantin. Okey, kamu kan biasanya kalau makcik kantin, kita tak kira lah masa zaman COVID-19 ni, sebelum dulu lah, masa kamu di sekolah rendah ke atau masa kamu di form 1, form 2 dulu. Okey, pinggan tu berada di atas meja, betul? Okey, lepas tu ada lalat hinggap. Okey, apa yang kamu buat? Yang pertama apa yang kamu akan buat? Cikgu nak? Ya? Tak berapa dengar, cikgu tak berapa dengar. Okey, biasanya kalau cikgu pernah tengok sekali, okey, ini apa yang cikgu, pemerhatian cikgu lah. Okey, pelajar biasanya dia akan halau kan, betul? Dia akan halau lalat tu, betul? Setuju? Okey, lepas tu apa dia akan buat? Makanan tu dia akan, kadang-kadang ada setengah pelajar dia akan beli juga makanan tu, betul? Sebab nak makan, betul? Jadi kalau kita tengok kat situ, okey, biasanya kalau lalat tu dah hinggap, biasanya dia menyebarkan patogen pada makanan tersebut. Kita tak tahu lalat ni, kita tahu dia suka tempat-tempat yang kotor. Jadi kaki dia tu telah membawa pelbagai jenis mikroorganisma berbahaya dan kemudian hinggap pada makanan. Okey, jadi makanan tu akan jadi cepat rosak. Okey, itu antara contoh yang biasa yang cikgu tengok dalam kehidupan seharian lah. Okey, air. Okey, biasanya air ni kalau saya rasa setakat ni kalau dekat negara kita, kebanyakan air ni air yang tidak tercemar lah. Sebab apa? Kalau air yang melalui air paip ni biasanya ialah air yang telah dirawat. Okey, tapi kamu kena hati-hati. Contoh kalau air ni biasa sebaran dia, contoh dia ialah kalau katakan kamu di kantin jugalah, sama juga dekat kantin. Air kalau kamu minum air, lepas tu apa selalu yang kita pernah tengok tu? Berkongsi cawan, betul? Setuju? Setuju atau tidak? Okey, jadi mana apa akan berlaku kat situ? Kalau kedua-dua katakan yang orang yang minum tu sihat, tak ada masalah. Kita takut yang seorang tu yang tidak sihat tu. Jadi melalui air liur tadi, okey, dia akan melekat pada cawan tu dan kita minum air tadi, okey, dan tersentuh pada air liur tersebut dan akhirnya kita pun mudah kena penyakit. Okey, itu antara contoh lah. Kalau kita tengok dulu yang paling cikgu ingat lagi zaman-zaman lama dulu, sumber air kebanyakannya adalah daripada telaga. Telaga. Kalau telaga tu ada pencemaran berlaku, okey, jadi dia mudah kena penyakit. Jadi satu kampung kadang-kadang boleh kena penyakit. Okey, itu antara contoh. Okey, sentuhan. Okey, sentuhan kamu tahulah sentuhan atau udara ni. Okey, udara macam contoh apa dia? Orang bersin, betul? Orang bersin. Okey, jadi kita tak nampak titisan-titisan air tu yang akan terbang, okey, pada orang yang sihat tu. Jadi kita tahu orang yang bersin tu biasanya ialah mengeluarkan bahan yang tidak baik dalam tubuh badan. Okey, jadi salah satu dia mungkin patogen dan mungkin salah satu dia adalah toksin. Okey, jadi ini mudah untuk kena mudah untuk menyebarkan penyakit. Okey, udara. Okey, sentuhan ni macam contohlah. Okey, siapa yang jenis tak suka membasuh tangan. Itu sebabnya kalau kita tengok COVID-19 ni salah satu daripada mekanisme untuk
untuk menghalang COVID ni ialah kita kena basuh tangan kita sentiasa dengan menggunakan sabun. Okey, itu antara contohlah. Okey, kalau vektor, vektor ni ialah ejen yang membawa penyakit tersebut. Okey, jadi boleh tak bagi cikgu contoh-contoh ejen yang membawa penyakit? Salah satu tadi cikgu dah sebut dah tadi. Apa salah satu contoh dia, vektor dia tadi? Boleh type kat ruang chat tak? Okey, kamu nampak gambar tu. Cikgu bahas saja je bagi gambar kat situ. Apa contoh dia? Ejen yang membawa penyakit tadi. Boleh type? Okey, atau kamu nak respon? Mana satu yang mudah? Okey, lalat, tikus. Okey, lagi? Okey, bagus Sarah. Ada lagi tak? Okey, kalau di Malaysia, okey, dia ada satu panggilan yang kita panggil dia lilati. Okey, apa dia tu? Dekat kalau Kementerian Kesihatan kita selalu cakap okey, lilati. Okey, ni apa ni? Ada 3 vektor kat situ. Apa tu? Li tu agak-agak dia pergi kepada serangga apa tu? Okey, bagus Fatihah. Okey, lipas, lalat dan juga tikus. Okey, ni yang selalu kalau kita punya inspektor kesihatan daripada KKM ni, 3 benda ni dia selalu akan tengok lah. Lipas, lalat dan tikus. Okey, tapi ada juga yang kalau kita tengok contoh yang mudah kalau orang Malaysia ni kalau famous juga ialah dia mudah kena demam denggi kan. Demam denggi, cikgu pernah dengar dulu. Dia ada Japanese encephalitis. Okey, lepas tu dia ada chikungunya. Okey, vektor apa yang membawa penyakit tersebut tu? Denggi lah yang paling famous sekali, denggi. Apa dia? Contohnya. Ada gambar kat situ. Nyamuk. Okey, bagus. Nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes ni apa dia punya karakteristik dia? Ciri-ciri yang kita tahu, oh ini ialah nyamuk Aedes. Ada belang. Okey, dia ada belang hitam putih. Kalau cikgu selalu ajar anak-anak murid cikgu dulu, dia suka pakai stokin zebra. Hitam dan putih. Okey, itu adalah vektor. Jadi kamu ingat contoh-contoh tu. Jangan lupa. Okey, satu lagi cikgu nak sentuh sedikit tentang sentuhan ni. Okey, sentuhan ni biasanya kalau di rumah cikgu rasa tak ada masalah. Okey, tapi biasanya kalau siapa yang duduk kat asrama. Okey, contoh dia kalau katakan seorang individu tu dia mempunyai penyakit kita panggil panau ke, kurap ke dan sebagainya. Okey, yang ada pada tubuh badan dia. Jadi kita pula pinjam baju dia. Jadi kita pun juga mudah kena penyakit. Itu adalah melalui proses yang kita kenali dia sebagai sentuhan. Okey, sentuhan. Jadi salah satu yang paling yang tidak baik sekali ialah kalau kita tengok ialah penagih dadah. Okey, penagih dadah ni selalu dia suka berkongsi apa tu? Picagari kan? Okey, picagari. Okey, itu syringe. Okey, untuk inject sebab nak ambil dadah tu. Kadang-kadang yang picagari tu mula dah suntik kepada orang A, lepas tu orang B pinjam picagari A tadi yang telah tercemar dengan mikroorganisma tu, okey, kemudian dipindahkan kepada orang B. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok orang penagih dadah ni boleh katakan kebanyakannya dia mudah kena HIV. Okey, HIV daripada kumpulan apa tu? Boleh type kat ruang chat. HIV. Virus. Bagus. Okey, maknanya itu adalah kumpulan virus. Okey, cikgu minta macam ni kelas cikgu ni jangan pasif sangat. Saya tak suka sangat sebenarnya kelas pasif. Okey, kamu respon je. Kan cikgu cakap, kalau kamu tak respon, cikgu tak tahu apa yang ada di dalam pemikiran kamu. Sama ada kalau cikgu tahu, kalau katakan tadi ada yang type, okey salah. Jadi maknanya cikgu boleh betulkan. Okey, jangan takut buat silap. Okey, adalah salah satu kesalahan bagi seorang tu
kalau dia tidak menyatakan apa dalam pemikiran dia. Okey, jadi kat situ cikgu tak tahu, cikgu tak dapat nilai sama ada kamu faham atau tidak faham. Okey, jangan takut. Okey. Okey, itu cikgu minta tolonglah daripada kelas 5AB Okey, kita pergi kepada yang slide yang seterusnya. Okey, jadi kita nak tengok moto yang selalu ada dalam TV kita tu iaitu mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, apakah konsep ni? Okey, konsep ni sebenarnya kalau kita tengok ialah kita nak elakkan penyakit yang dibawa oleh patogen yang 4 tadi terkena pada diri kita berbanding daripada merawat penyakit tersebut. Okey, maksud dia macam ni. Kalau katakan seorang tu dah kena penyakit, kita tengok okey apa yang akan masalah pada orang tu. Okey, kalau asyik kena rawat penyakit berterusan tanpa henti, okey apa akan jadi satu masalah kat situ? Boleh respon kat cikgu? Macam contohlah kalau katakan seseorang tu kena penyakit kanser. Okey, kanser. Okey, jadi apa masalah dia akan berlaku? Cukur rambut. Cukur rambut, okey betul. Okey, tapi kalau kita tengok kat situ daripada satu aspek dia, kalau kita fikir balik, dia akan melibatkan kos atau wang ringgit yang banyak, betul? Setuju atau tidak? Okey, jadi kalau kita tengok rawatan perubatan bukannya satu benda yang kita kata kos yang mampu milik. Contoh kalau kita tengok kalau kita beli RTK tu untuk COVID-19 pun kita tahu, cikgu tahu kalau yang harga paling rendah pun RM4.90. Tapi kebanyakannya ada sampai mencecah sampai RM9.90. Jadi kos terlampau tinggi. Pakai pun hanya sekali sahaja. Okey, kalau kita tengok satu lagi ialah kalau kita beli Panadol pun atau paracetamol pun juga harga dia sangat tinggi. Okey, jadi itu antara contoh rawatan-rawatan yang kamu kena faham. Jadi kita kena ya pastikan kita kena cegah dulu. Okey, sebelum kita merawat. Jadi itu adalah konsep yang telah diterapkan oleh kerajaan Malaysia lah, terutamanya daripada Kementerian Kesihatan. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan? Okey, yang pertama kita nak gunakan kaedah pencegahan. Okey, jadi apakah contoh-contoh pencegahan yang perlu kita buat? Ialah menjaga kebersihan. Okey, peka terhadap kaedah penyakit yang disebarkan. Okey, hapuskan tempat pembiakan penyakit. Okey, jadi ini adalah antara yang perlu kita cegah dahulu. Okey, sebab apa? Kenapa kita perlu jaga kebersihan? Macam contoh, kalau rumah kita kotor, cikgu tak nak lah kalau kita tengok budaya negara apa tu? Negara India kan, kalau kita tengok pengurusan kebersihan dia adalah sangat tidak memuaskan. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat situ? Kalau kebersihan tak dia, contoh kalau sampah kat sini, orang boleh makan dekat sebelah. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat situ? Sampah tu apa akan menjadi tempat apa pada vektor? Lalat. Okey, betul lalat. Okey, tempat apa? Dia akan menjadi habitat, betul? Setuju? Tempat tinggal, betul? Untuk tempat mencari makanan. Okey, jadi bila dia dah pergi kat situ, ada tak kebarangkalian dia boleh pergi kat kedai tu? Kedai makanan tu? Boleh. Okey, boleh. Jadi itu antara konsep yang kamu kena faham. Kebersihan tu sangat penting. Okey. Okey, jadi yang seterusnya kamu kena peka juga. Okey, kalau macam contoh sekarang ni, alhamdulillah cikgu rasa rakyat Malaysia ni sangat baik. Okey, sangat peka. Okey, kalau kita tengok apa contoh dia. Kalau kita tengok sekarang ni yang famous ialah COVID-19 kan. Okey, kalau ada COVID-19 sekarang, kerajaan kita dah didik kita masa tahun 2020 dulu. Okey, dah didik kita. Apa yang mula-mula kerajaan didik kita dulu masa tahun 2020? Okey, berkaitan dengan COVID-19. Apa yang pertama dia ajar kita dulu? Boleh respon kat cikgu? Penjarakan sosial. Okey, bagus. Penjarakan sosial. Okey, lagi? Pelitup muka. Okey, menggunakan pelitup muka. Yang asas dulu, Apa yang dulu kerajaan kita pernah beritahu dulu? Sentiasa kerap basuh tangan, betul? Kan, betul tak? Dia tak ada, kalau cikgu ingat fasa yang masa yang kita sama-sama melalui zaman COVID-19 dulu, fasa pertama sekali kerajaan kita pernah cakap ialah
basuh tangan dengan menggunakan sabun secara berulang-ulang kali. Betul? Selalunya kalau kita basuh tangan ni, apa yang biasa kita basuh tangan ni? Selalu kita lepas makan, kita baru basuh tangan, betul? Kita pergi ke tandas, baru kita basuh tangan. Tapi kerajaan kita ada tetapkan itu, ada maklumkan kita, beri kita knowledge bahawa kata setiap kali kita sentuh kat bahagian mana, kita terus basuh tangan. Okey, jadi itu antara contoh yang baiklah. Okey, jadi itu untuk nak mengelakkan apa tadi? Patogen tu membiak daripada satu tempat ke satu tempat. Yang kita paling takut sekali ialah dia membiak pada tubuh badan manusia. Okey. Jadi itu asas yang kamu kena ingat. Okey, hapuskan tempat pembiakan penyakit ni, saya rasa semua orang tahulah, tak perlu cikgu nak maklumkan. Sebab kamu tahu kalau kita tahu tempat tu banyak lalat dan sebagainya, jadi kita kena bersihkan dan sebagainya. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi kalau kita abaikan konsep yang telah diterapkan ni, okey, kita akan dapat 3 perkara utama ni dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah mengakibatkan kos rawatan yang besar. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok ramai orang yang suka akan mengambil insurans perubatan, betul? Setuju? Jadi cikgu cadangkan juga besok satu hari nanti kamu bila dah bekerja dan mempunyai pendapatan yang okey dan agak baik, yang pertama sekali kamu kena rancang kewangan kamu ialah dengan mengambil insurans perubatan. Okey, faham? Jelas? Faham. Okey, kalau cikgu cuma nak pesan kat sini lah. Okey. Sebab apa kita dalam pembelajaran sains ni kita bukan hanya belajar sains sahaja. Okey, kita kena belajar ilmu-ilmu yang lain. Okey, jadi itu antara yang perkara yang penting. Okey. Jadi kalau cikgu ingat dulu, kalau kawan-kawan cikgu dulu, macam cikgu ni agak lambat sikit lah kot. Kawan-kawan cikgu dulu yang jenis-jenis yang agresif dulu, zaman-zaman lepas keluar U tu, mula-mula sekali apa yang dia buat? Okey, dah kerja je terus cari insurans, terus pergi haji dan sebagainya. Cikgu lain pula, cikgu beli kenderaan dulu, motor dan sebagainya. Jadi kita tengok mana yang bagus? Cikgu bagus ke kawan cikgu tadi bagus? Cikgu nak tanyalah. Kawan cikgu betul? Setuju? Betul. Sebab dia dah merancang. Jadi apa yang cikgu beritahu kat sini, kamu pun sama juga. Jangan ikut kesilapan yang telah cikgu lakukan. Okey, jadi sepatutnya awal-awal lagi kita dah rancang dulu. Kesihatan, tu yang utama. Okey, apa nak pergi yang untuk tunaikan ibadat, haji, tu antara contohlah. Okey. Okey, itu antara contohnya. Jadi kalau kita tengok insurans kesihatan tu sangat penting. Okey, sebab kita tak tahu kos rawatan biasanya akan melibatkan penggunaan kewangan yang sangat tinggi. Okey. Okey, kemudian merugikan masa. Okey, apa yang dimasukkan dengan merugikan masa? Apa contoh dia? Boleh terangkan kat cikgu tak? Kalau kita tak amalkan konsep tadi. Apa contoh dia? Boleh jelaskan tak kalau kita sebutkan tentang merugikan masa ni? Okey, maksud dia macam ni. Kalau katakan kita tak ikut konsep yang telah dimaklumkan tadi, okey, merugikan masa contoh kalau kita demam biasa, okey, tak ada masalah. Setuju? Setuju ke tidak? Mungkin kita ambil paracetamol, lepas tu kita ambil antibiotik, lepas tu kita boleh sihat terus. Cuba bayangkan kalau kita dapat penyakit yang lain. Contoh dia TB. Okey, yang jangkitan pada paru-paru. Kamu rasa bila kena TB tu, adakah kita akan sihat dalam jangka masa yang singkat? Ya atau tidak? Cepatlah anak-anak 5AB. Ya atau tidak? Tidak. Okey, jadi dia tidak akan berlaku jangka rawatan tu akan mengambil masa yang sangat singkat. Dia akan mengambil masa yang lama. Jadi, itu dah menyebabkan masa. Terutamanya bagi orang yang bekerja. Terutamanya bagi orang yang tengah belajar. Setuju atau tidak? Kalau orang belajar, kena TB, okey, apa akan berlaku? Kamu akan ketinggalan kelas, betul? Betul atau tidak? Itu antara yang kita katakan sebagai merugikan masa. Okey, mengancam nyawa, kita tahulah. Okey, jadi kalau kita abaikan kesihatan tu,
Okey, konsep tadi tu jadi boleh mengancam nyawa kita bila-bila masa sahaja. Okey, itu antara contohlah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok teknik aseptik dalam pengawalan mikroorganisma. Okey, apa yang dimasukkan dengan teknik aseptik ni? Okey, jadi ini adalah satu amalan dan prosedur untuk mewujudkan keadaan bebas daripada pencemaran oleh mikroorganisma. Okey, kita dah melalui zaman COVID-19 ni selama 2 tahun. Okey, boleh bagi cikgu contoh tak apa yang biasa yang kamu perhatikan yang selalu orang buat semasa proses COVID-19 ni? Apa dia contoh dia? Apa contoh dia? Okey, selain daripada pakai mask, jarak sosial dan sebagainya tu, okey, apa yang selalu orang akan buat? Kalau tentang COVID-19 ni. Okey, kalau kita tengok ayat dia apa tadi? Menggunakan amalan dan prosedur untuk mewujudkan keadaan bebas daripada pencemaran oleh mikroorganisma. Okey, apa contoh dia? Cikgu tak nak ambil contoh yang terlampau jauh, cikgu nak ambil yang berlaku sekarang, COVID-19 ni. Apa contoh yang biasa orang buat? Agak-agaknya kalau kita nak naik sekolah ni, agak sekolah kamu buat apa dulu pada kelas kamu? Ambil suhu. Ambil suhu. Okey, ambil suhu. Okey, tak berapa tepat. Okey. Yang lain? Tak nak cuba? Seorang je, orang yang sama je suara dia tu. Apa contoh dia? Okey, SOP. Okey, SOP tu terlampau besar tu, Syairah. Kecilkan lagi. Kalau macam cikgu sebagai penanda kertas, cikgu akan cakap umum. SOP tu umum. Okey, apa dia? Rabia tu? Campur disinfectant spray. Okey, bagus. Disinfektan, itu kita panggil dia sebagai sanitasi, betul? Betul? Betul. Okey, itu yang kita tengok dekat sekolah. Okey, kalau dalam kebiasaan yang zaman dalam era COVID-19 ni, kamu perasan kalau orang tu betul-betul ikut apa yang telah dimaklumkan oleh kerajaan, biasanya dalam beg dia mesti akan ada sanitizer, betul? Setiap kali dia dah keluar pergi kat satu tempat, lepas tu dia mesti akan letak sanitizer dekat tangan, lepas tu dia akan bersihkan tangan. Okey, itu antara contoh amalan lah. Okey, itu juga adalah kita kenali sebagai maksud dia ialah mewujudkan keadaan bebas daripada pencemaran oleh mikroorganisma. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, salah satu daripada kaedah aseptik ni atau teknik aseptik ni, kita kenali dia sebagai pensterilan. Okey, steril ni ialah proses pemusnahan atau penghapusan patogen daripada sesuatu objek, makanan dan juga persekitaran. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh atau kaedah dalam teknik aseptik. Okey, jadi kalau kita tengok pensterilan, dia akan menggunakan beberapa bahan. Sebagai salah satu contoh dia ialah haba, bahan kimia dan juga sinaran. Jadi sinaran ni biasanya dia akan menggunakan sinaran-sinaran bahan yang berradioaktif lah. Contoh dia gamma dan sebagainya untuk memusnahkan mikroorganisma. Kalau haba ni biasanya dia akan melibatkan suhu. Jadi cikgu ada buku catatan dekat kamu atau tidak? Ada atau tidak? Boleh respon kat cikgu? Ada buku catatan tak? Okey. Jadi siapa yang ada buku catatan tu, cikgu minta tolong bila kita sebut pensterilan yang menggunakan haba ni, steril ni dia ada pada
suhu yang tertentu baru kita panggil steril. Macam contoh kalau kita panggil 0 darjah Celsius, itu kita tak panggil steril. Jadi kalau steril ni biasanya melibatkan suhu melebihi 120 darjah Celsius. Okey, take note kat situ. Dan tolong catat. Sebab apa? Selalu keluar dalam exam. Okey, kalau dia kata penggunaan haba, okey, ialah salah satu proses pensterilan. Okey, adakah kita gunakan konsep pendidihan tu? Okey, pendidihan berapa suhu berapa darjah Celsius dia? Kalau kita sebut pendidihan, berapa suhu dia? Sesuatu. Okey, bagus. 100 darjah Celsius. Okey, Syaira dengan Rabiatul. Okey, tahniah. Okey, jadi kalau cikgu cakap tadi ialah adakah kita didihkan air sehingga suhu 100 darjah Celsius tu kita kategorikan dia sebagai pensterilan? Jadi jawapannya sepertinya tidak. Belum lagi. Okey. Sebab apa? Dia mesti mencapai 120 darjah Celsius ke atas. Baru kita panggil dia sebagai pensterilan. Okey. Agak-agaknya kenapa kita mesti gunakan suhu 120 darjah Celsius? Kenapa? Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu declare. Okey, dalam dekat message tu. Okey, kalau cikgu tanya soalan tadi, kamu tahu atau tidak kenapa kita tak gunakan 100 darjah Celsius tu? Okey, kalau kena pada tubuh badan manusia, air tu, okey, dia boleh menyebabkan melecur. Okey, tapi belum kita kategorikan sebagai pensterilan lagi. Okey, kenapa agaknya? Okey, tahu atau tak tahu? Okey, tak tahu. Okey, bagus. Okey. Okey. Okey, yang senyap ni cikgu harap tahu kot. Tahu ke tak tahu? Okey, cikgu bagi clue kat sini. Okey. Okey, kamu ingat je nombor yang cikgu type dekat dalam chat ni okey. Okey, yang pertama ingat 0. Okey, ingat 37. Ingat 100. Okey, sorry. Okey, 57 hingga 63. Yang ni kena pembacaan lebih sikit lah baru kita akan ingat tu. Okey, 100 dan 120. Okey. Catat nombor-nombor tu dulu. 0, 37, 57 hingga 63, 100 dan 120. Okey. Okey, kamu catat tak? Okey, kamu ada catat tak ni? Nombor-nombor ni? Ada tengok tak dekat chat tu? Okey, bagus. Okey. Okey, kita pergi pelan-pelan. Okey, kita tengok yang kosong tu dulu. Okey, kosong ni kalau 0 darjah Celsius ni kita jumpa kat mana sebenarnya? Biasanya kalau kita cakap kosong ni lah. Okey, mungkin negara-negara sejuk. Okey, satu lagi kat mana? Kalau dekat rumah kita ni. Peti sejuk, betul? Ais. Peti sejuk, peti ais, refrigerator. Okey, tu adalah antara contoh-contoh yang kita nampak kosong tu. Okey, kalau 0 darjah Celsius ni sebenarnya ialah dia memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Kosong. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok, jangan ada konsep dalam kepala pemikiran kita bahawa kita letak makanan ni dalam peti sejuk, okey, makanan tu akan tahan lama. Kamu perasan tak kalau makanan tu kalau kita letakkan tempoh yang terlampau lama dalam peti ais, okey, dia juga akan mudah rosak. Okey? Faham atau tidak? Jelas? Terutamanya di bahagian apa tu? Sayur-sayuran kan. Sayur-sayuran kita panggil kan, kalau kita tengok dekat peti ais kita tu ada 3 bahagian. Setuju atau tidak? Ini kita ambil peti ais biasa lah. Bahagian atas, bahagian tengah dan bahagian yang laci tu, betul? Betul atau tidak? Atau kamu jelas tak apa cikgu cakap ni? Okey, kalau yang laci tu biasanya untuk letak apa tu? Sayur. Sayur. Okey, lepas tu ada lagi kat bahagian atas kan? Laci sikit kan?
Itu untuk rempah, betul? Okey. Betul. Kalau kita tengok yang dalam laci tu, okey, perasan tak kalau sayur yang kita beli, kalau kita tak gunakan selama 2 minggu dia akan rosak atau tidak? Rosak. Rosak. Okey. Kenapa? Walaupun kita dah tahu kita dah gunakan suhu kosong. Kita dah gunakan suhu yang sangat rendah, 11, 12 dan sebagainya. Tapi makanan tu masih lagi rosak. Konsep dia apa tadi? Suhu yang rendah tu hanya memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faham? Faham atau tidak? Jadi maknanya dia tetap akan rosakkan makanan dalam peti sejuk tersebut. Itu sebabnya biasanya kalau dalam peti sejuk ni biasanya makanan biasanya kalau kamu nak simpan at least mesti 48 jam sahaja. Lebih kalau kamu simpan lebih daripada 48 jam dia dah jadi rosak. Melainkan kalau kamu gunakan teknik untuk ubah suai makanan tu tersebut. Contoh dia apa? Kita ada gulai, okey, gulai kari, kita ada gulai masak cili api. Okey, biasanya kalau apa yang kita akan buat, kita akan panaskan dulu. Panaskan dulu. Okey, biarkan dia sejuk, lepas tu baru masuk dalam peti sejuk. Itu baru teknik tu mungkin makanan tu dia akan tahan lebih daripada 48 jam. Okey. Okey, tapi kalau kita jenis makan, okey letak atas meja, okey makanan lauk tak habis. Lepas tu kita masuk dalam Tupperware, lepas tu kita terus masuk dalam peti sejuk. Jadi makanan tu cepat rosak. Yang cikgu ceritakan ni yang tidak menggunakan kaedah yang kita gunakan tadilah, pemanasan dan sebagainya. Okey? Faham tu? Okey, kosong tadi okey? Maknanya apa? Mikroorganisma itu berehat. Dia memperlahankan dia punya pertumbuhan. Patutnya dia lari 100 meter sebabkan suhu yang sejuk tu dia perlahankan sedikit. Okey, itu ialah 0 darjah Celsius. Okey, kemudian 37 darjah Celsius ni suhu apa tu? Suhu apa? Suhu bilik. Suhu bilik? Are you sure suhu bilik? Suhu tubuh badan kita kan? Betul? 37? Betul. Okey, suhu bilik biasanya dia kategori dia macam ni. Dia dalam lingkungan dia kalau cikgu rasa kalau kamu nak sebut suhu bilik ni dia lebih kurang 28, 29 dan sebagainya. Macam itulah kita panggil suhu bilik. Tapi kalau tubuh badan manusia ni dia 37. Okey? Okey, take note tu . Okey. Jadi kalau 37 darjah Celsius ni suhu apa tu? Suhu yang sesuai untuk mikroorganisma itu membiak. Okey. Jadi kita tengok tak tubuh badan manusia ni boleh cikgu isytiharkan sebagai tapak pembiakan mikroorganisma atau tidak? Boleh terima atau tidak? Okey, bagus. Rawiato. Boleh, memang boleh. Itu sebabnya kalau kita tengok manusia ni apa selalu akan berlaku. Kalau katakan kita tak mandi sampai petang, okey, apa akan berlaku pada tubuh badan kita ni? Gatal. Okey, gatal. Okey, kenapa dia gatal? Sebab kena gigit nyamuk ke atau lain? Agak-agak kenapa gatal? Kenapa gatal? Peluh. Peluh? Okey. Okey, peluh. Okey. Peluh ialah satu proses yang menghasilkan kelembapan, betul? Setuju? Betul. Jadi kalau kelembapan ni sesuai tak untuk mikroorganisma hidup? Kita dah belajar yang asas dulu. Sesuai. Okey. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok bila kita sebagai seorang manusia tu, bila kita dah arah sampai ke petang, perasan tak badan kita berbau? Perasan. Okey, itu adalah salah satu proses di mana mikroorganisma sedang bertindak balas. Okey, jadi 37. Jadi hati-hati, itu sebabnya kita sebagai manusia ni perlu jaga kebersihan sebab kita tapak pembiakan penyakit. Okey? Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok 57 hingga 63. Okey, sebenarnya kalau kita tengok konsep mikroorganisma ni, ingat je mikroorganisma ni konsep dia ialah mikrob itu sendiri dan juga spora. Okey, bila cikgu sebut spora ni apa sebenarnya? Spora tu apa?
salah satu kaedah pembiakan dia, betul? Secara apa tu? Sexual ke asexual? Kalau cikgu sebut spora. Sexual. Ya, betul. Bagus. Asexual. Okey, jadi maknanya kenapa dia jadi spora? Kenapa mikroorganisma patogen tadi dia menghasilkan spora? Kenapa dia tak menjalankan proses seksual atau asexual yang boleh terus hidup, iaitu macam contoh belahan dua dan sebagainya, tapi dia menghasilkan spora. Okey, kenapa tu? Sebab keadaan yang tidak sesuai. Faham tak tu? Bila keadaan tu tidak sesuai, macam contoh je terlampau kering dan sebagainya, akan jadi dia tidak menjalankan proses seksual, contoh dia belahan dua, tapi dia menjalankan proses asexual, iaitu menghasilkan spora. Okey, jadi spora ni apa? Dia simpan dulu. Okey, tunggu keadaan sesuai. Bila keadaan sesuai, barulah dia akan menjalankan proses hidup. Okey, membiak dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, bila cikgu sebut 57 hingga 63 ni, suhu apa ni? Suhu kita panaskan air kan? Kata, okey, jadi sebenarnya kita hanya membunuh mikroorganisma sahaja. Okey, mikroorganisma saja, tapi tidak memusnahkan spora. Okey, dapat tak faham tak? Agak panjang sedikit tentang haba ni. Jelas? Konsep kosong, konsep 37, konsep 5763. Okey, jadi 5763 ni dia hanya bunuh mikroorganisma sahaja. Dia tidak memusnahkan spora. Okey? Jelas? Okey, kemudian kita masuk pula yang 100. 100 ni kenapa kita kena terapkan 100? 100 konsep biasanya kita faham ialah pendidihan. Jadi pendidihan ni kalau 100 ni dia bunuh apa? Dia bunuh mikroorganisma sahaja ke, atau dia membunuh spora, atau dia membunuh mikroorganisma dan spora? Yang mana satu? Kalau cikgu sebut 100. Okey, dia hanya memusnahkan mikroorganisma saja. Sama juga dengan konsep 57 dan 63 tadi. Faham setakat ni? Jadi, Faham. okey, spora tu masih lagi hidup. Okey, jadi untuk memusnahkan spora dia mesti capai pada suhu apa? Melebihi 120 darjah Celsius. Jadi bila dia capai je 120 darjah Celsius tu, sebenarnya dia telah memusnahkan mikroorganisma patogen dan juga dia juga telah memusnahkan spora. Faham tak ni? Cikgu agak pergi perlahan sikit sebab konsep ni selalu keluar dalam SPM. Okey? Faham? Faham. Okey. Jadi ingat nombor-nombor tadi 0, 37, 5763, 100, 120. Okey, ni semuanya melibatkan haba. Okey, kalau orang yang tak study dan tidak fahamkan dengan betul, okey dia akan cakap, okey panaskan air sehingga 100 darjah Celsius, oh dah air tu adalah selamat untuk nak diminumkan. Tapi sebenarnya tidak selamat. Kenapa? Kenapa tidak selamat? Walaupun kita dah panaskan air itu 100 darjah Celsius, tapi air itu masih lagi tidak selamat untuk nak diminum. Sebab apa? Dalam air itu, ya bagus, dia ada spora. Okey, jelas? Itu sebabnya kalau peringkat dalam Kementerian Kesihatan, okey, suhu tu mesti melebihi 120 darjah Celsius. Baru kita isytiharkan itu adalah proses pensterilan. Okey, jadi maknanya 37, 5763, 100 masih lagi belum proses yang kita kenali sebagai pensterilan. Okey, itu sebenarnya adalah proses penggunaan haba. Okey, kemudian penggunaan bahan kimia ni kamu tahulah penggunaan bahan-bahan kimia ni, okey macam contoh dia kita gunakan Lysol dan sebagainya. Okey, bahan apa yang paling famous sekali kat dalam bilik air kita apa? Kita nak bunuh mikroorganisma dalam toilet kita ni. Klorin, betul? Betul tak tidak? Nah, klorok dan klorin tu juga adalah bahan kimia yang sesuai untuk membunuh mikroorganisma. Okey, jadi ingat pensterilan haba suhu berapa tadi? 120 ke atas. Okey, 120 ke atas. Okey, bahan kimia cikgu tak risau, semua orang boleh tahu.
Okey, bahan kimia ni juga kena hati-hati dia bahan kimia ada salah satu contoh ialah sapuan pada kulit dan satu lagi sapuan pada barangan atau peralatan dan sebagainya. Dia dua jenis komponen bahan kimia yang berlainan tu. Jadi besok jangan pula kalau kamu perasan kalau kita pegang klorin. Kamu akan rasa apa? Pernah terpegang klorin tak? Klorok ni? Kita rasa apa tu? Kalau kamu nak bancuh, kamu akan bancuh dengan air kan? Kita akan rasa dia agak panas sikit. Jadi dia akan menyebabkan kita punya kulit boleh mengelupas dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya tak boleh. Dia tidak sesuai untuk kulit. Dia hanya sesuai untuk barangan dan sebagainya. Jadi bila kita nak bancuh, sepatutnya kita kena pakai sarung tangan. Sinaran biasanya melibatkan sinaran gamma. Jadi kamu kena ingat itu adalah contoh-contoh pensterilan. Kita tengok contoh yang seterusnya ialah penggunaan haba tadi. Saya dah sebut dah tadi. Pendidihan semua orang dah tahu. Kemudian penggunaan autoclave. Autoclave ni adalah suhu yang kita boleh kawal. Biasanya adalah dalam bentuk oven lah. Jadi kita boleh kawal suhu dia. Kita boleh letak kosong, kita boleh letak 37, kita boleh letak 5763, kita boleh letak 100, kita boleh letak 120. Jadi itu semuanya adalah penggunaan autoclave. Tapi dalam kes pensterilan biasanya kita akan menggunakan lebih daripada 120. Kemudian pemanasan. Ini adalah teknik-teknik yang menggunakan haba. Kalau kita tengok pemanasan, haba satu, jadi cikgu dah sebut dah tadi, tak perlu cikgu nak ulang. Jadi biasanya dia hanya membunuh mikroorganisma saja. Jadi biasanya pemanasan menggunakan api lah, tak semestinya kita gunakan penunuh Bunsen. Penunuh Bunsen tu juga akan membekalkan api. Dan kaedah ini sesuai digunakan untuk mensteril barangan seperti kaca, kain dan juga logam. Jadi ia juga dikenali sebagai haba kering. Jadi ini istilah baru bagi kamu. Pemanasan yang gunakan haba, jenis yang pertama ni kita panggil dia haba kering lah. Jadi haba kering ni biasanya kita akan gunakan untuk membersihkan pekakas-pekakas yang melibatkan kaca dan sebagainya. Kita pergi kepada yang seterusnya. Pendidihan. Tengok teknik tadi. Kita tengok di sini. Panas biasa saja. Dia ada bubbling sikit dekat bahagian tapak tu. Tapak piuk tu. Tapi dia tidak mendidih macam ni. Jadi kalau kita nampak pendidihan macam ni, ini sebenarnya dah mencapai suhu 100 darjah Celsius. Kebanyakannya mikroorganisma akan dimusnahkan, tetapi ia tidak memusnahkan spora. Jadi spora tu yang kita nak musnahkan sekali. Jadi suhu 100 ni masih kita katakan haba yang tidak mencapai tahap piawaian untuk membunuh mikroorganisma. Sebab apa? Kalau kita tengok kat sini, konsep dia spora ni dia ada satu lapisan bahagian luar yang sangat keras dan kuat. Jadi kat sini dia agak tahan haba. Jadi tidak mudah untuk dimusnahkan. Jadi itu adalah jenis yang kedua. Kita tengok yang seterusnya. Penggunaan autoclave. Autoclave ni macam mana cikgu nak sebut ni? Semua orang pernah makan KFC tak? Siapa yang tak pernah makan KFC? Saya rasa semua pernah kot, orang Malaysia ni. Pernah atau tidak? Siapa yang tak pernah makan KFC? Cikgu nak tengok ni, nak respon. Saya nak buka tengok chat ni. Siapa yang tak nak respon ni? Aiman pernah makan KFC? Aiman senyap je. Aiman? Jarang. Tapi pernah makan lah kan? Cikgu kata bukan selalu kita nak makan KFC. Cikgu macam cikgu pun makan KFC ni pun tak kerap sangat makan kan? Setahun sekali. Yelah. Kadang-kadang cikgu setahun pun tak sampai, Aiman. Jadi mana semua orang pernah rasa. Cuba bayangkan masa kamu makan dulu. Apa yang kamu tengok pada KFC tu? Ayam KFC tu. Apa yang kamu nampak? Apa dia?
Sedapnya ayam ni. Wah, sedapnya. Okey, betul. Memang sedap lah kan. Okey. Okey, tapi kalau kamu perasan tulang dia sangat rapuh, betul? Betul atau tidak? Kalau macam kita goreng ayam dekat kuali kat rumah, biasanya tulang ayam kita tu agak keras, betul? Tapi kalau dekat KFC, kalau kita makan, tulang dia sangat lembut. Setuju? Betul. Setuju. Okey, sebab dia menggunakan kalau cikgu panggil tu salah satu alat autoclave tu ialah periuk tekanan tinggi. Okey, saya rasa sekarang ni kat rumah orang Malaysia ni ada yang menggunakan periuk tekanan tinggi. Contohnya ialah untuk nak masak daging kan. Okey, jadi bila kita masuk dalam periuk tekanan tinggi ni, jadi daging tu akan jadi lebih lembut. Okey, sama juga. Okey, itu autoclave ni kan cikgu cakap tadi, autoclave ni dia tak kisah apa suhu pun, dia boleh dikawal. Okey, jadi yang ni kalau kamu nampak kat sini, ini adalah periuk tekanan tinggi. Ni famous lah kalau dalam KFC tu, kalau gambar apa tu, bentuk yang ada belang merah dan belang putih tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan bentuk periuk tekanan tu macam ni lah bentuk dia. Okey, ini adalah bentuk autoclave yang macam kalau kita tengok macam microwave. Okey. Ada bentuk macam ni, ada bentuk macam ni dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalau kita tengok autoclave kat sini, biasanya kaedah dia menggunakan wap dan tekanan haba. Ingat tu. Autoclave dia menggunakan wap dan tekanan haba. Jadi dia bergantung pada suhu, masa dan tekanan. Ingat ni, selalu keluar dalam exam ni. Apa ciri-ciri autoclave? Okey, jadi autoclave ni dia gunakan haba, tapi haba dia melibatkan apa? Masa, dia melibatkan tekanan. Okey, itu antara penggunaan autoclave. Okey, jadi udara dalam autoclave digantikan dengan wap, kemudian dipanaskan pada tekanan suhu 121 darjah Celsius selama 21 minit. Okey, ambil ni. Okey, ambil point ini. Okey, jadi kalau kita tengok dia mesti melebihi apa tu? 120 darjah Celsius. Masa dia mesti 21 minit. Itu adalah masa yang sangat ideal untuk kita membunuh spora atau memusnahkan spora. Okey, ingat? Okey. Suhu kamu dah ingat tadi melebihi 120 darjah Celsius. Cuma masa kamu kena faham. Masa dia mesti lingkungan 21 minit ke atas. Okey. Okey, kemudian ini adalah untuk membunuh mikroorganisma dan spora sesuai untuk mensterilkan barangan kaca, medium kultur dan juga alatan pembedahan. Okey, yang ini cikgu akan terangkan kemudian lah. Okey, medium kultur ni kamu balik nanti kita tengok kalau kita sempat nanti cikgu akan terangkan juga. Medium kultur ni biasanya ialah untuk kita nak membiarkan mikroorganisma di dalam makmal. Okey, alatan pembedahan. Okey, dan ini kita kenali sebagai konsep haba lembap. Okey, satu tadi kita tengok tadi, kita gunakan haba kering. Yang nombor satu tadi, yang nombor tiga kita gunakan haba lembap. Okey, kenapa yang ni kita panggil dia sebagai haba lembap? Sebab konsep dia ialah menggunakan wap dan tekanan haba. Okey, jelas atau tidak ni? Okey? Boleh? Azim, okey Azim? Okey. Okey, kita tengok pula pensterilan menggunakan bahan kimia. Okey, dia ada dua. Antiseptik dan disinfektan. Okey, jadi take note kat sini. Okey, yang ini ingat je bila kita sebut antiseptik ni. Okey, yang ini ialah untuk sapuan pada tubuh badan manusia. Okey, manusia lah. Susah cikgu nak pakai mouse ni. Okey. Manusia. Okey, kalau sebut disinfektan, ini ialah untuk barangan. Barang-barang Okey, barangan. Peralatan. Okey, barangan dan juga peralatan. Okey, jadi saya nak kamu faham kat situ Okey, jadi jangan keliru, jangan tersilap. Biasanya kalau dalam peringkat SPM selalu pelajar tersilap. Sebut je antiseptik selalunya ialah
digunakan untuk sapuan tubuh badan manusia. Disinfektan ni biasanya untuk sapuan lantai, barangan dan sebagainya. Okey. Okey, itu konsep asas. Okey, kita pergi kepada yang detail. Okey, antiseptik ialah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey ni. Okey dah, conteng dah pula kat sini. Okey, untuk membunuh atau merancang membunuh atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okey, jadi biasanya di antiseptik ni biasanya kita gunakan semasa teknik apabila seseorang itu luka dan sebagainya. Jadi kita kena sapukan dengan antiseptik ni dahulu. Okey, contoh antiseptik ialah iodine. Tahu iodine? Ubat yang warna kuning tu kan. Ada juga kuning, ada warna biru dan sebagainya. Okey. Hidrogen peroksida, etanol. Etanol ni apa? Kalau etanol ni agak-agak apa ni nama dia ni? Alkohol. Alkohol. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu ialah alkohol? Dah belajar kan? Ke belum? Macam mana kita nak tahu sesuatu benda tu alkohol? Okey, simple je. Kalau kamu tengok pengakhiran dia berakhir dengan OL. Okey, OL. Okey. Okey, kamu pernah belajar tak tentang segi 5? Kalau dalam matematik kita panggil apa kalau segi 5? Boleh ingat tak? Bermula dengan huruf P. Ya, bagus Azim. Pentagon. Okey, jadi kalau bentuk tu pentagon, diubah suaikan dalam bentuk alkohol, dia akan jadi apa? Pentanol. Okey, segi 8, hexanol. Dan sebab segi, cikgu tak ingatlah hexanol ni segi 6 kot. Okey, hexanol. Okey, jadi OL kecuali Panadol. Kecuali Panadol sebab Panadol tu akhir juga OL tapi Panadol tu bukan alkohol. Faham ni? Okey, dia sebenarnya diikut segi bentuk segi lah. Ini sebenarnya kalau kamu ambil belajar paper kimia, kamu akan tahulah bentuk-bentuk tu sebenarnya akan membentuk bahan-bahan yang berlainan. Dia akan jadi apa? Metanol, etanol, hexanol, pentanol, oktanol. Jadi OL tu dia akan semuanya akan menjadi alkohol. Okey, kemudian yang seterusnya acriflavin, dan juga larutan kalium permagnat. Okey, bahan kimia 2, disinfektan. Okey, sapuan apa ni? Untuk apa cikgu cakap tadi? Barang. Kamu perasan tak ada orang pernah gunakan sanitizer tu? Sanitizer tu betul jugalah. Dia ada kadang-kadang adalah sejenis disinfektan. Okey, ada orang pergi spray, dia spray kat baju kan? Kat tubuh badan dia kan? Pernah tengok yang tangan tu, hand spray tu yang keluar macam fogging tu? Pernah tengok tak? Ya, benar. Siapa yang pernah buat dia pergi sapu tembak muka kulit tubuh badan dia dengan alat tu? Jangan buat dia, itu ialah untuk disinfektan. Untuk tombol, untuk pintu, untuk kerusi. Ini ada pernah cikgu peranjat cikgu. Cikgu tengok dulu ada seorang student cikgu tu main, ni disinfektan, dia ingat yang macam yang dekat yang kita beli lepas tu kita picit letak kat tapak tangan tu. Itu betul tapi itu adalah jenis disinfektan. Nanti takut nanti kulit melupas dan sebagainya. Okey, itu peringatan pada orang yang tidak, kalau ada ilmu kamu kena faham betul-betul Jadi dia bukan spray untuk tubuh badan, dia untuk barangan saja. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, bahan kimia yang bertindak lebih kuat berbanding antiseptik tidak boleh disapukan pada kulit kerana ia merosakkan tisu badan. Digunakan untuk mensterilkan dinding, lantai, selimut, cadar, mangkuk tandas dan kelengkapan perubatan. Jadi salah satu contoh disinfektan ni kalau kamu tengok ialah larutan iodin ada, gas klorin, fenol dan juga cuprum sulfat atau Lysol. Lysol ni yang paling famous sekali lah. Saya tak pasti lagi kat mama sekolah ni. Lysol ni ialah sapuan
kalau kita dekat makmal ni, selepas kita jalankan eksperimen, jadi pembantu makmal dia akan spray meja ni, Lysol. Okey, jadi supaya untuk membunuh mikroorganisma dan sebagainya. Sebab apa kena buat? Sebab apa kita tak tahu. Pelajar bila berada di dalam kelas, biasanya dia akan menghasilkan teknik penyebaran penyakit. Bagi cikgu salah satu contoh dia, apa dia? Teknik penyebaran penyakit tadi. Apa contoh dia yang kita dah belajar? Boleh respon kat cikgu, janganlah senyap. Tak best lah. Senyap sangat kelas ni. Apa contoh dia? Titisan air kan? Air, betul? Lagi apa? Betul. Benda air yang keluar daripada tubuh badan kita. Salah satu contoh dia apa? Siapa itu yang sebut ingos kan? Ingos, betul? Air liur. Okey, perasan tak kalau kamu tengok kawan-kawan kamu tu, air liur. Bagus, itu sebabnya cikgu kadang-kadang kena tengok pelajar sekarang ni. Kalau pelajar dulu, dia ada sifat higienik, iaitu dalam apa, dalam masa dia pergi sekolah, dia mesti akan bawa sapu tangan. Tapi pelajar sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, zaman pelajar yang pandai IT kan. Okey, teknologi dan sebagainya. Tapi higienik dia tak pernah buat. Okey, cikgu pernah tengok sekali pelajar, dia sesama, okey, dia kesat dengan tangan. Lepas tu kesat dengan tangan, lepas tu dia sentuh meja. Cuba kamu bayangkan, berlaku tak penyebaran penyakit kat situ? Berlaku atau tidak? Jadi biasanya dia akan apa? Dikesat kat mana tu? Yang paling famous sekali kalau dekat makmal ni. Atau meja sekolah. Bucu meja, betul? Jadi dia buatlah apa? Istinja kan? Betul? Okay, gosok kat tempat-tempat yang kesat. Tapi dia tak tahu yang benda tu dia menyebarkan penyakit. Jadi itu sebabnya kita perlu sembuhkan dengan Lysol. Okey, setakat ni kamu boleh ikut tak apa yang cikgu ajar ni? Faham atau tidak? Faham. Yang lain? Kelas kita yang selalu masuk kelas ni 8-9 orang je. Yang mana yang lagi yang lain ni? Yang lain ni apa masalah dia? Azim dengan siapa tadi? Azim pun dah hilang. Azim ada tak Azim? Azim dengan Aiman, sahabat-sahabat kita yang lain tu mana yang cikgu tengok hero cikgu ramai tak ada dalam ni. Kalau tengok list nama ramai lelaki juga. Tidur. Masalah lain ke? Dia orang kerja? Tengah dia kerja malam. Yelah biasalah. Jadi burung hantu lah kan. Kalau burung hantu tu buat qiyamul lail okey juga. Okey. Boleh Okey, kita pergi kepada sinaran. Okey, macam mana yang cikgu dah sebutkan tadi, yang paling famous sekali ialah sinaran gamma. Okey, dan satu lagi sinaran ultra ungu. Okey, apa nama lain bagi sinaran ultra ungu yang biasa kita pernah dengar? UV kan? Okey, sinaran UV. Susah nak tulis ni pakai mouse. Sinaran tulisan macam budak sekolah tadika pakai mouse ni, okey. Sinaran UV atau sinaran ultra ungu. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Sinaran ultra ungu ni selalu kita jumpa kat mana ni sebenarnya? Okey, matahari. Bagus, Rabiatul Okey, jadi dia adalah salah satu komponen yang ada dalam cahaya matahari. Okey. Jadi kena hati-hati. Okey, sinaran UV ni. Okey. Okey, yang baik cahaya matahari itu adalah daripada pagi dalam lingkungan sehingga pukul 10 atau pukul 11. Itu sinaran cahaya yang baik sebab dia merangsang vitamin B kalau tak silap cikgu lah. B atau K lah. Tak. Cikgu pun terlupa dah tu. Okey, tapi kalau atas tu, janganlah. Okey, 11, 12. Okey, cubalah cari tempat yang tertutup sebab kita tahu sinaran ni dia mampu untuk merangsang kanser. Okey dan sebagainya. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita tengok gamma. Okey, jadi kenapa kita ambil kat sini? Okey, sinaran
Okey, mempunyai kuasa penembusan. Ni buas pula kat sini. Okey, itulah sebab komputer sekarang ni dia terus baca apa yang kita banyak type. Okey, jadi dia kuasa penembusan yang sangat tinggi. Okey, kamu dah belajar masa tingkatan bila ni? Bahan radioaktif ni. Boleh respon kat cikgu? Tingkatan 3 lagi? Tingkatan 4 ada tak? Ada. Ada. Okey. Okey, gamma ada 2 lagi partner dia, apa dia? Sinaran apa tu? Ultra. Apa dia? Siapa sebut tadi tu? Cikgu tak baru dengar tu. Selain daripada gamma, dia ada dua sinaran lagi kan? Sinaran apa? Okey, cikgu kalau anak murid cikgu yang cikgu pernah ajar, cikgu ingat je abang, ABG. Nombor teknol lah yang mana ada kata kunci yang mudah-mudah kita ingat ni. ABG ni apa? G dah ada kan, gamma kan? A dengan B tu apa? Sinaran ingat abang. A tu ialah alpha, B tu untuk beta. Okey, ingat tu? Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini ialah sesuai diguna, okey, mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Sinaran ini dapat menembusi mikroorganisma dan membunuhnya, sesuai untuk digunakan pada alatan yang sensitif pada haba dan bahan kimia yang disterilkan dengan sinaran gamma. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok salah satu contoh penggunaan sinar gamma ni banyak daripada negara-negara luar lah. Saya rasa macam Malaysia ni setakat ni cikgu baca, cikgu tak jumpa lagi lah. Tapi tak tahulah, mungkin dah digunakan. Okey, kamu perasan tak kalau sampai biasanya kalau yang sinaran gamma ni dekat negara-negara luar ni dia banyak terutamanya macam pengeluar buah lah. Okey, buah macam contohnya Australia, New Zealand, okey, US, okey, dan ada negara-negara yang lain lah. Okey, biasanya dia akan buat sinaran gamma buah yang muda tu. Okey, jadi dia tak sempat nak gunakan bahan kimia dan sebagainya. Okey, jadi kat situlah sinaran gamma dia dapat menembusi, jadi dia akan memperlahankan buah tu. Dia anggap berapalah, maknanya dia masukkan sinaran gamma tu berapa dia punya dos dia. Okey. Okey, katakan dia nak ekspor kat Malaysia, okey, diletakkan kat situ sampai berapa lama. Jadi maknanya bahan sinar radiasi tu akan berada di dalam buah tersebut dalam jangka masa yang tertentu. Jadi bila sampai je kat Malaysia baru dia masak. Okey, faham? Okey, itu antara contohlah penggunaan sinar gamma ni. Okey. Okey, jadi yang lain kalau kita tengok kat sini ialah okey, alatan plastik, okey, ubat, vaksin, picagari. Ya Azim, apa tu? Nak tanya ke? Yang kat ni dia tak ada kesan sampingan ke cikgu? Itulah sebabnya kalau macam cikgu, saya kalau beli buah tu saya mesti baca label. Kalau saya lah, sebab saya guru sains kan, saya mesti akan baca apa. Macam contohlah macam ni kalau kamu makan jajan kan, semua orang suka makan jajan kan? Ke atau tak ada yang suka makan jajan? Ada atau tidak? Okey, label kita kena baca label. Saya suka baca label. Kalau setiap makanan yang saya beli saya akan baca label. Okey, sebab apa? Kalau dalam label makanan tu biasanya dia akan ada contoh dia ialah makanan tu adalah daripada GMO, genetic modified organism, iaitu makna macam sayur, memang kita dah makan tu sayur, tapi sayur tu adalah daripada kejuruteraan genetik. Jadi kita kena tengok kalau ada label GMO tu, kadang-kadang pun cikgu pun tak berani nak ambil makan. Okey, dia ada macam lambang daun dan sebagainya itulah GMO. Okey, kalau dia cakap sebut GMO, saya memang tak ambil dululah. Itu sebab memang saya agak particular dengan benda-benda macam tu lah. Saya tak tahu orang lain. Tapi kalau orang setengah orang, dia ambil, dia terus masuk dalam troli je. Nampak gambar ikan, terus masuk dalam troli. Saya agak particular lah benda-benda macam tu. Sebab kita banyak barang-barang kita ni datang daripada
negara-negara luar. Okey. Yang kita takut tu dua lah. Satu sinaran, okey, satu lagi ialah genetic modified organism, GMO. Jadi ini adalah benda-benda yang ada dalam sumber makanan kita. Jadi tolong hati-hati. Jadi lepas ni belajar baca label. Okey, macam contoh kalau kamu macam contoh kamu peka kan, saya sampai satu tahap pun cikgu akan tengok. Okey, macam contoh, okey, apa ingredient dia? Okey, dia guna colouring kod apa? Sampai macam tu cikgu tengok sebenarnya. Okey, faham tu? Jadi kamu kena explore lah. Baru kita akan faham. Okey. Okey, itu adalah sinaran gamma. Semua benda akan ada side effect, Azim. Okey. Ya, Azim, Aiman, okey, yang semua daripada kelas 5AB, semua benda tu akan ada side effect. Jadi kita lah sebagai pengguna, kita akan memilih. Sama ada kita nak atau kita tak nak, atau kita nak jadi pengguna yang tidak berpengetahuan. Tapi saya rasa kat Malaysia ni kebanyakan pengguna dia kurang pengetahuan sikit lah. Cikgu rasa main pakai ambil je, betul? Yang paling best sekali dia mesti adalah murah, betul? Setuju? Setuju. Setuju. Betul lah tu. Okey. Okey, itu antara contoh yang gamma. Okey, kita tengok yang seterusnya ultra ungu. Okey, ini bentuk yang kita gunakan. Okey, jadi sinaran ultra ungu atau sinar UV menghapuskan banyak mikroorganisma. Okey, jadi matahari. Okey, sebenarnya tak perlu nak gunakan alat. Jadi kita boleh juga jemur dekat cahaya matahari. Sebab kita tahu dalam kat cahaya matahari tadi ada salah satu komponen sinar UV. Jadi bilik pembedahan disterilkan dengan lampu khas. Okey, biasanya kalau sinar UV ni biasanya warna dia kalau tak silap cikgu macam warna biru purple dan sebagainya sikitlah. Okey. Okey, jadi makna kat sini ialah untuk membunuh mikroorganisma lah. Okey, jadi salah satu contoh ialah tilam, bantal dan pakaian. Okey, jadi kadang-kadang cikgu pernah tengok juga dekat penapis air, betul? Penapis air pun juga ada lampu kan? Warna biru tak silap cikgu. Hijau ke biru cikgu tak perasan lah. Dia kena dekat cawan tu. Kalau kita letak kat situ, okey, jadi ada lampu kat bawah tu. Tu mungkin juga adalah sinar UV. Okey, dia letak kat situlah untuk nak membunuh mikroorganisma dalam cawan tersebut. Okey. Okey, sebab sekarang teknologi semakin lama semakin maju. Okey, kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, yang pertama kalau kita tengok, okey, kita dah belajar itu hari. Okey. Okey, iaitu tentang antibiotik sedikitlah secara umum. Okey, jadi kalau kita tengok rawatan untuk merawat penyakit berjangkit ialah ubat. Okey, jadi ia boleh diambil secara makan, sapu atau suntik. Okey, jadi contoh-contoh dia ialah antibiotik, antikulat, okey, antivirus. Okey, jadi kadang-kadang nama antivirus tu dipanggil sebagai antiviral. Okey, antibiotik ni cikgu nak ingatkan sekali lagi. Okey, kita boleh perolehi daripada mana? Ada dua kumpulan tadi. Kita cikgu dah ajar itu. Apa dia? Antibiotik tu. Daripada kumpulan mana agaknya? Boleh respon ke cikgu? Apa senyap? Type dalam chat. Kalau tak nak, kalau senyap tapi type dalam chat, okey, alhamdulillah. Cikgu, maknanya kamu bersama dengan cikgu. Okey, ada dua kan cikgu ada sebut itu hari. Saya rasa kelas yang Isnin kot. Okey, apa dia? Streptomycin dan juga penicillin kan? Ingat lagi tak? Siapa bersama dengan cikgu tu? Pernah tak dengar ayat ni? Streptomycin, okey, dan juga okey, penicillin. Kalau sekarang cikgu nak tanya, antibiotik tu daripada kumpulan yang mana? Okey, Rabi tu ingat, alhamdulillah. Cikgu risau ramai tak ingat. Cikgu ajar yang cikgu paling risau sekali bila cikgu ajar, lepas tu anak murid cikgu lupa. Kena ajar lagi. Jadi kita dah apa tadi dah macam konsep apa tadi?
cegah sebelum rawat tadilah. Okey, fungi untuk penicillin. Okey, bagus Rabiatul. Okey, satu lagi streptomycin daripada mana? Kumpulan mana? Bakteria. Okey. Jadi tolong ingat ni, particular ni, benda yang cikgu sebut ni sebenarnya semua poin-poin yang boleh keluar dalam SPM. Okey, boleh? Tak apa, lupa, tak ingat sekarang tak apa, tapi kena ingat. Okey, yang penting masa dekat dewan exam tu yang paling cikgu risau sekali. Okey. Okey, antibiotik. Okey, macam contoh sekarang ni. Okey, kamu pernah dengar tak? Okey, sekejap cikgu nak pergi sini. Okey, budaya orang Melayu apa dia? Kalau orang kena campak, apa dia akan buat? Budaya orang Melayu. Kalau kena demam campak, apa dia akan buat? Boleh respon kat cikgu tak? Jemur bawah matahari. Okey, jemur bawah matahari ni Rabiatul dia lebih kepada jaundice. Jaundice ni kita panggil dia demam kuning. Okey, cikgu type sini Rabiatul. Jaundice. Okey, ni lebih kepada demam kuning. Ini pada baby lah. Okey. Okey, boleh ni? Okey, jadi ingat dia biasanya kalau cahaya matahari ni, okey kalau kamu kena ingat kalau orang dulu-dulu, kalau saya tak tahulah budaya orang sekarang ada buat lagi tak, kalau biasanya orang kena demam campak ni dia suka bagi minum air kelapa, suruh keluarkan demam campak tu keluar daripada tubuh badan kan, betul? Setuju? Ada lagi tak budaya tu? Okey, ada. Okey. Tapi sebenarnya tak perlu bila kalau kamu tengok kat sini bila kita dah ada saintis ni dia dah boleh buat dah satu lagi ialah kalau gunakan apa air kelapa ni biasanya apa benda tu akan keluar dekat kulit lepas tu kita akan jadi kudis pada kulit kita, betul? Setuju? Comot lah kulit kita akan jadi comot. Okey. Tapi ada satu lagi kaedah ni dia bunuh demam campak tu daripada dalam badan. Okey, jadi itu yang kita gunakan antiviral tu. Jadi dia akan bila kita dah bunuh patogen yang membawa demam campak tu dia akan keluar sebagai air kencing. Jadi dia tak akan keluar lah kulit kita tu tak adalah keluar lagi demam campak tu. Okey? Dekat kulit. Okey, faham semua? Boleh nak gunakan boleh lah tapi nanti dia akan keluar kat kulit. Cikgu macam cikgu dulu yang bila cikgu dah faham, cikgu ada orang beritahu macam anak cikgu yang pertama, yang kedua dulu memang ya asyik minum air kelapa lah, apalah ubat demam apa sebagainya tapi bila cikgu dah tahu, cikgu bawa ke klinik minta antiviral untuk demam campak tu. Jadi dia matikan kuman virus tu dalam tubuh badan je lah. Lepas tu dia akan keluarkan melalui air kencing. Jadi kulit dia tak adalah ada macam kudis dan sebagainya. Okey, itu kamu kena ingat lah Itu sebagai makluman sahajalah. Okey. Okey, kita tengok antibiotik. Okey, digunakan untuk membunuh merencat pertumbuhan bakteria, dimakan atau disuntik, perlu dihabiskan mengikut masa yang ditetapkan. Okey, yang ni yang cikgu dah pesan hari lah. Kalau doktor bagi antibiotik masa kamu demam, habiskan antibiotik. Jangan tidak habiskan. Ubat demam, ubat batuk tak nak makan tak apa. Tapi antibiotik perlu habiskan. Kalau tak habiskan, nanti kamu punya virus, kamu punya bakteria, kamu punya fungi dalam tubuh badan kamu tu akan menjadi bertambah kuat. Jadi esok sepatutnya kalau demam patut 3 hari, tapi disebabkan kamu tak habiskan antibiotik, akhirnya kamu punya mikroorganisma tu boleh menyebabkan kamu demam selama tempoh yang sangat panjang. Okey, 4, 5, 6, 7. Yang kita takut sekali lagi ialah virus bakteria tu akan menjadi bertambah kuat dalam tubuh badan kita. Jadi bila masuk je ubat, dia terus senyum je. Ubat ni tak ada benda pada tubuh badan manusia. Okey, jadi tolong ingat tu Okey, ini adalah contoh streptomycin. Okey, ini bentuk dia. Ubat yang kamu makan ni lah bentuk dia. Okey, penicillium bentuk dia macam ni.
Okey, jadi untuk jangkitan apa tu? Syphilis. Okey, kalau streptomycin ni adalah untuk TB. Okey, pada paru-paru. Okey, antikulat biasanya digunakan untuk merawat kulat dan fungi. Kulat atau fungi, okey, biasanya adalah bentuk serbuk, lotion atau gel. Okey, disapu pada bahagian yang dijangkiti. Okey, contohnya tadi kita pernah tengok gambar tu lah, athlete foot. Okey, yang celah jari yang lembap tu. Okey, panau dan juga kurap. Okey, ni antara contoh ubat ni. Kalau kamu tengok antifungal, okey, ni adalah bentuk panau. Kalau kurap biasanya dia akan berbentuk cincin merah di bahagian luar. Okey, athlete foot, kamu tengok ada rekahan di celah-celah kulit jari. Okey, antivirus digunakan untuk merecatkan pertumbuhan virus, menghalang pertumbuhan virus, disuntik, dimakan dan disapu di bahagian dijangkiti. Biasanya adalah untuk merawat kayap, demam campak dan sebagainya lah. Okey. Ni antiviral punya ubat. Okey, kita pergi kepada yang paling penting. Okey, salin penilaian ni. Okey, jadi lepas ni cikgu nak bagi kerja sikit. Sebab kita dah habis dah bab 3 ni. Bab 1 sorry. Kita dah habis 1.3. Okey, jadi maknanya kita dah habis bab 1. Okey. Salin soalan ni. Masukkan soalan ni ke dalam buku SC2. Nanti naik sekolah cikgu nak tengok benda ni ada. Okey, siapa dah siap salin soalan tu, kamu respon. Cikgu nak beritahu projek. Dah salin dah. Dah, okey, bagus. Semua dah? Dah. Okey. Ingat tak balik cikgu pernah cakap dulu, ada beberapa perkara dalam kelas cikgu kamu kena buat. Okey, kamu kena sediakan buku SC1, SC2, SC3. Yang part akhir tu cikgu tak terangkan lagi, betul? Apa dia tu? Yang tak akhir tu? TikTok. Okey, TikTok. Okey. Okey, sekarang ni saya nak projek kita atau evidence kita kamu gunakan TikTok. Okey, TikTok saya nak kamu gunakan TikTok Okey, saya nak tengok macam mana kamu buat TikTok tu. Okey, TikTok tu menerangkan konsep ni. Saya tak TikTok. Kena install lah. Kalau tak ada TikTok, kamu boleh buat video? Boleh buat video tak? Boleh. Cikgu pun mula-mula tak nak juga, tapi sekarang pelajar dah kerap ni. Okey, saya nak kamu gunakan ayat ni. Okey, aplikasi ni. Okey. Yang tak ada TikTok macam mana? Kamu ada boleh buat video tak? Boleh. Yang lain lah yang boleh tu alhamdulillah. Saya rasa TikTok agak mudah saja sebenarnya. Dia perisian dia ada kalau kita tengok kat situ dia banyak-banyak yang boleh ni. Okey, tak apa. Tak reti kita belajar. Jangan risau. Anak murid cikgu yang lama, sekolah lama pun dia tak reti. Tapi cikgu boleh belajar. Kamu tengok YouTube kan? Kamu boleh tengok YouTube. Cikgu pun belajar daripada YouTube. Okey, jadi tema dia, okey macam ni. Siapa ada TikTok boleh buat. Tapi saya nak kamu buat satu input apa yang kamu faham melalui TikTok, iaitu dia punya tema dia ialah mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, jadi saya nak kamu buat TikTok tu. Okey, jadi kemudian kalau boleh kamu ada dalam TikTok tu, kamu bercakap lah. Kamu bercakap apa yang kamu terangkan, lepas tu kamu ambil bahan dan sebagainya. Okey, lepas tu terangkan. Okey, tentang konsep mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh kalau tak faham nanti tanya dengan cikgu. PM cikgu. Siapa yang tak ada boleh buat juga gunakan video. Tak ada masalah. Tak mestinya nak gunakan TikTok pun tak ada masalah. Okey. Boleh? Aiman ada tak ni? Ada lagi dah keluar dah. Terkeluar. Ramai dah keluar nampak. Bila sebut TikTok semua terkeluar.
Okey. Aiman nak tanya Aiman. Individu ke cikgu? Ya, okey. Okey macam ni. Boleh individu tak? Ke atau untuk yang permulaan ni cikgu Tak boleh. Okey, kalau Tak boleh. okey macam ni. Saya nak kamu buat dalam grup. Boleh, untuk permulaan ni tak payah individu dulu. Boleh? Boleh. Okey. Kalau kamu nak buat secara individu, kalau nak buat grup, saya nak kamu PM cikgu. Okey, ni grup saya cikgu. Saya nak tahu. Jadi saya nak tetapkan tu nama kumpulan tu kumpulan apa. Boleh? Tak kisah berapa orang grup tu. Okey. Okey, senang macam ni. Semua masing-masing dah besar kan? Betul? Okey. Betul. Okey, kalau kamu rasa kalau kamu ambil ramai orang, kata 8 orang untuk buat satu TikTok, kamu rasa ada tak semua orang akan bekerja tak dalam tu? Tak. Tak. Okey. Jadi saya tak nak fikirkan untuk kamu sebab sekarang ni saya nak kamu fikir yang terbaik. Okey, cikgu kalau cikgu nampak kat sini yang selalu masuk kelas cikgu lebih kurang dalam 8 orang, 9 orang, 10 orang. Okey. Jadi kamu rasa-rasalah. Okey. Berapa orang? Kalau macam cikgu nampak yang sesuai mungkin 2 atau 3 orang je lah. Okey ke 2 ke 3 orang? Atau kamu tetapkan sendirilah senang. Okay. Cikgu rasa kau tetapkan sendiri. Boleh? Boleh. Kalau Boleh. okey. Jadi saya nak kamu buat TikTok ni, buat jangan rasa nak mesti nak cari. Yang penting maklumat. Pada cikgu tak nak tengok cantik. Cikgu nak tengok maklumat apa yang kamu faham. Jadi first kali apa yang kamu kena buat, kamu kena explore dulu. Okey, dalam internet apa yang konsep mencegah lebih baik daripada merawat ni. Lepas tu kamu terangkan. Okey, dalam bentuk video TikTok. Okey, atau kalau kamu tak minat nak buat TikTok, okey boleh buat type dalam komputer, lepas tu print, lepas tu hantar dalam bentuk kertas ke macam mana? Mana yang kamu suka? Cepat kita bincang ni. Kalau buat poster pun boleh juga itu. Tak ada masalah. Saya rasa poster cikgu tak nak lah macam ni. Okey. Fatihah kalau poster, Fatihah nak buat poster ke? Tak, saya tanya je. Kalau nak buat poster, cikgu sekarang macam ni. Cikgu nak didik anak murid cikgu, dia lebih kepada IT. Kalau nak buat poster boleh. Tapi buat bentuk infografik. Boleh Fatihah? Pening pula kan infografik tu. Jadi kamu hantar kat cikgu poster tu biar dia bergerak-gerak. Barulah. Boleh tak? Nak buat poster? Saya lagi suka. Sebab saya pernah beritahu pelajar saya dulu suruh buat bentuk poster dalam bentuk, tapi saya tak nak poster macam lukisan lah. Lukisan tu boleh, bukan tak boleh, tapi tak adalah kemahirannya kat situ. Betul, dia mungkin kemahiran tu mungkin kemahiran tahun 70-an, 80-an lah. Tapi cikgu nak yang terkini. Itu sebabnya cikgu gunakan TikTok ni sebenarnya baik. Cuma orang yang menggunakan TikTok tu sahaja. Okay. Tak payahlah nak menari-nari dan sebagainya. Okey. Jadi boleh cikgu serahkan dekat kamu. FYP. Cikgu pun tak tahu sangat. For your, apa tu maksud dia FYP tu Aiman? For your page. For your page. Okey, betul lah tu. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey, jadi boleh cikgu serahkan kepada kamu? Fikirkan sendiri? Ke atau cikgu nak tetapkan? Ke atau macam mana? Cikgu rasa masing-masing dah besar dah. Boleh fikir sendiri, betul? Betul. Okey. Jadi cikgu nak, tetapkan kat cikgu bila boleh hantar. Kalau cikgu tetapkan nanti ramai tak boleh hantar. Bila kamu boleh hantar kat cikgu? Janganlah 2 bulan. Minggu depan. Minggu depan. Okey, minggu depan tu banyak tarikh dia tu. Hari
Cikgu tak tetapkan ni. Gayung. Kamu yang tetapkan ni tarikh ni. Okey, berapa bulan? Lepas gayung cikgu. Lope gayung melampau. Tak boleh lope gayung hantar. Tapi besok kau kena hantar 10 lah kat cikgu. Mana satu kau nak? Senin cikgu, 4 bulan. Okey, 4 hari bulan 4 Okey, cikgu type kat sini. Sebenarnya cikgu dah rekod ni. Nanti kau tengok sendiri. 4 hari bulan 4 2022. Okey, hantar tugasan. Saya dah tulis kat situ. Saya dah rekod sebagai bahan bukti. Bukan cikgu janji, kamu yang janji. Lepas raya cikgu tak boleh terima sangat lah. Aiman, masa tu terlampau lama sangat lah. Sebab nanti dia akan ada assignment lain lagi. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh ni? InsyaAllah boleh cikgu. Boleh, jangan cakap insyaAllah. InsyaAllah kalau orang Malaysia ni, dia insyaAllah dia lebih kepada kadang-kadang insyaAllah tapi tak datang. Okay, boleh cikgu. Boleh. Lepas tu baru insyaAllah. Faham ni? Ayat boleh tu depan dulu. Boleh insyaAllah. Okey, jadi tak ada apa-apa lagi dah. Kelas kita dah tamat. Okey. Nanti cikgu bagi, sebab apa, lepas ni dia akan ada assignment satu lagi cikgu akan bagi, ialah kamu kena buat eksperimen roti juga menggunakan TikTok. Eksperimen dia 3 hari je. Cikgu nak kamu buat, 7 hari. Kamu explore. Eksperimen tu kamu masukkan dalam TikTok, kamu tengok hari pertama macam mana bentuk dia, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okey, eksperimen individu. Okey, boleh ni? Okey, buat yang ni je dulu. Jangan fikir-fikir benda yang lain. Okey, jadi kita berhentikan kelas kita. Kita tamatkan kelas kita pada pukul 10.12. Okey, jadi saya harap okey, setakat ni okey dengan kelas cikgu. Kita dah habis bab 1 sebenarnya. Okey, boleh. Okey, kalau tak boleh cakap tak boleh, nanti senang kita boleh tukar cikgu lah. Boleh lah, boleh. Boleh. Okey, tak apalah. Okey. Okey, jadi cikgu harap boleh lah. Jadi cikgu harap cikgu nak bawa kelas ni kalau boleh seboleh-bolehnya cikgu nak 18 orang ada yang dalam kelas kita ni. Cikgu nak kalau boleh 18 dapat result yang cemerlang lah. Itu yang paling penting pada cikgu. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kerana hadirkan kelas cikgu. Tapi hari Isnin tu cikgu agak kecewa sikit lah. 5 orang yang masuk lah. Maaf cikgu, saya pun lambat. Yelah, tak apa. Okey, yang penting macam ni cikgu minta tolong. Siapa yang tak masuk kelas tak apa. Cikgu tak faham. PDPR ni kita tahu masalah masing-masing. Tapi itu sebabnya cikgu pun uploadkan dalam YouTube sebenarnya. Itu sebenarnya kalau ikutkan cikgu tak nak buat. Banyak kerja sebenarnya. Tapi kalau cikgu tak buat, nanti kamu akan ketinggalan. Okey, jadi itu adalah salah satu cara cikgu untuk nak bantu kamu. Faham tu? Itu saja yang cikgu dapat bantulah. Okey, kalau dah terlepas kelas nanti, kamu review balik dalam kelas dalam yang ada dalam YouTube. Itu pun kalau sempat cikgu upload lah. Okey, jadi tolong tengok, buat ulang kaji. Jadi yang penting sekarang ni, yang part eksperimen tu kita akan buat di sekolah. Itu cikgu masih berhutang dengan kamu. Okey? Okey, jadi tak ada apa-apa lagi daripada cikgu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaga diri baik-baik. Okey? Okey, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu.